Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama saya, Muhammad Agus Yusof dalam Hujah. Penganalisis politik, Dr. Muhammad Ridwanti Abdullah dalam satu tulisannya baru-baru ini menekankan betapa pentingnya rakyat Malaysia tahu dan faham tentang sejarah. Isu-isu tentang siapa kaum pribumi, siapa pendatang, hak istimewa dan sistem kenegaraan Melayu dalam pentadbiran negara, menurut beliau tidak akan menjadi soal jika semua orang memahami hakikat sejarah. Namun malangnya sehingga kini pertikaian tentang perkara ini masih berterusan. Orang Melayu terus berusaha mempertahankan kedudukan istimewa mereka, manakala yang bukan Melayu pula melawan menuntut kesamarataan. Mengapa ini perlu berlaku? Adakah sebahagian besar daripada kita sudah lupa sejarah? Untuk berkongsi pendapat dan membincangkan lebih lanjut tentang beberapa persoalan bersama Hujah malam ini adalah Dr. Ridwanti sendiri. Selamat datang ke studio, Doktor. Terima kasih. Ya, untuk memudahkan perbincangan, saya nak tanya inilah. Dalam konteks asal kemunculan kita sebagai sebuah negara majmuk, adakah doktor merasakan bahawa kita sudah lupa sejarah? Dr. Agus, bagi saya kenyataan itu memang benar dan kita sudah lupa sejarah ataupun sengaja nak melupakan sejarah. Saya rasa orang yang cuba membangkitkan balik soal ini ataupun sama ada dia sengaja lupakan sejarah ataupun tidak tahu sejarah, ada kepentingan tertentu. Sebab kita mesti ingat, bermasyarakat majmuk di negara kita ini dia tidak berlaku secara semula jadi. Ini fakta, ini mesti difahami. Allah Tuhan jadikan manusia ni cukup cantik dengan sifatnya. Tengok ya. Tuhan jadikan orang Cina, maka terbit namanya negara Cina. Tuhan jadikan orang India, maka tempatnya terbit nama negara India. Allah jadikan orang Arab, maka berkumpullah orang-orang Arab di negeri-negeri Arab. Begitu juga orang putih dan sebagainya. Sampai ke Asia Tenggara, Allah jadikan orang Melayu, terbit namanya Tanah Melayu, termasuklah Indonesia, Brunei dan sebagainya. Begitu dengan negara Siam, Burma dan sebagainya. Saya nak sebutkan, manusia ini dia bermula dengan satu bangsa. Jangan sebut orang asli lagi lah, kita bincang kemudian. Bangsa ini menerbitkan nama negara itu. Dengan sebab itu, setiap negara itu asalnya dia hanya ada satu bangsa saja. Bermasyarakat majmuk ini berlaku kerana penghijrahan. Ini sejarah fakta yang kita tidak boleh lupakan dan ataupun sengaja kita lupakan. Kalau kita boleh lupakan fakta-fakta sebegini, ia akan menimbulkan masalah. Sama seperti yang dibangkitkan baru-baru ini. Fakta saja tidak mahu nafikan bahawa kita negara majmuk. Tetapi dalam kita negara majmuk ini, kita masih lagi membincangkan persoalan hak istimewa Melayu, hak social contract, ya, tentang apa lagi, pelbagailah hak kemataan ditutup oleh bukan Melayu. Mengapa ini boleh berlaku? Satu perkara yang saya sebutkan, memang penjajah ni, apa itu kita lihat buruk aja. Tapi saya melihat penjajah British ini ada baiknya. Sebelum dia tinggalkan negara kita, dia telah satukan 3 kaum ini dengan syarat kamu mesti mengiktiraf hak-hak istimewa orang Melayu, penduduk asal di sini. Dengan sebab itu, saya rasa kalau penjajah tinggalkan terus negara kita, bagi kemerdekaan tanpa ada social contract sebegini, negara kita ketika itu lagi teruk keadaannya. Tetapi saya lihatlah soal ini, kita harus berterima kasih pada penjajah dalam soal ini. Meninggalkan satu social contract dan pada masa yang sama, orang Melayu mesti menerima yang mendatang ketika itu orang Cina dan India seadanya, tanpa mengambil kira dia boleh bahasa Melayu ke tak bolehnya, dia ambil cara pukal, harum macam tu je. Mana ada dalam sejarah dunia, cari dalam sejarah negara-negara di dunia yang lain, satu sikap akomodasi orang Melayu boleh menerima orang lain seadanya. Saya bercakap ni seolah-olah saya Melayu pula, tidak begitu. Kita orang yang celik sejarah, memahami sejarah, selalu membandingkan nasib kita dengan nasib negara-negara lain. Dengan sebab itu, kita perlu fahami keadaan ini. Kita perlu fahami sikap tolak ansur yang ditunjukkan oleh orang Melayu. Dengan sebab itu, saya melihat dalam soal ini, tengok sikap tolak ansurnya. Lagi satu, contoh yang terdekatlah. Kalau kita ambil contoh dalam beberapa siri pilihan raya, kecuali pilihan raya 2008 lah. Ya, apabila calon Cina, bukan Melayu, diletakkan di kawasan majoriti orang Melayu, calon bukan Melayu ini boleh menang. Tapi apabila calon Melayu diletakkan di kawasan calon majoriti bukan Melayu, kenapa calon Melayu ini kalah? Saya nak sebutkan, orang Melayu dia sanggup mengundi calon bukan Melayu walaupun hati dia rasa pahit. Tetapi belum tentu sebaliknya boleh berlaku. Dengan sebab itu saya melihat isu ini. Dengan sebab itu sentiasa membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau kita asyik tuntut, menuntut dan sebagainya,
akhirnya kita tidak akan rasa apa yang kita telah kecapi selama ini dan kita akan tunggulah keadaan masalah hubungan kaum pada hari ini, apa masalahnya sebenarnya, Doktor? Selama ini kita mengungkit benda-benda yang telah dipersetujui secara bersama. Contohnya, ya, social contract, hak-hak istimewa orang Melayu. Ini yang telah yang diungkit daripada satu semasa ke semasa. Dan bagi saya, adakah mereka mengungkit social contract ataupun mereka mengungkit kesamarataan dan keadilan untuk mereka? Dalam begini, keadilan dalam Islam ada keadilan. Tapi nak sama rata, ini payah sikitlah. Dengan sebab itu, definisi adil dalam Islam ini bukan kau sebiji, saya sebiji. Tidak begitu. Definisi sama rata apa keadilan dalam Islam ni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bagi saya, apa maksud adil meletakkan sesuatu pada tempatnya? Komposisi kaum di negara kita, katakan 65% bumi putera, termasuk Sabah, Sarawak. Selebihnya 25% Cina dan lebih kurang 10% India. Bagi saya, kek ekonomi ini adil mesti dikongsi secara bersama berasaskan kepada peratusan ini. Dan begitu juga dengan hak yang lain-lain. Hari ini sebaliknya berlaku. Bukan saja dalam bidang ekonomi, dalam politik, sosial dan sebagainya. Contoh, saya bagi satu contoh. Jadi siapa yang salah? Saya rasa yang salahnya daripada awal lagi. Kita sudah gagal meletakkan satu batu asas yang betul. Kita banyak berpolitik, kita banyak melahirkan sentimen perkauman. Akhirnya keadaan yang kita nak itu tidak berlaku. Saya nak tanya Doktor sekarang, siapa yang timbulkan sentimen perkauman? Saya rasa pun di kalangan pemimpin-pemimpin politik yang sibuk berpolitik tanpa memikirkan sifat mereka sebagai seorang negarawan sebagaimana yang saya sebut dulu. Kita ini bila menjadi pemimpin ini kita kena melihat semua orang. Jangan melihat seorang saja. Dengan sebab dalam soal ekonomi sebenarnya. Dasar ekonomi baru, contoh Dr. Agus, kejap lagi. Dasar ekonomi baru sebenarnya untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Bukan satu kaum saja. Hari ini seolah-olah melihat kita hanya membela satu kaum. Ini yang dipersoalkan. Ini yang tak betul cara kita mentadbir sebuah negara. Bukan sebuah daerah. Sebuah negara. Okey, tak apa Dr. Ridwan. Kita berhenti seketika. Kita jumpa lagi selepas ini.